Baik. Nah, cuba tengok. Lupa sana. Duduk sana. Baik. Apabila anda mengalami apa saja selama meniti jalan menuju kepada Allah Ta'ala, seperti taat kepada Allah, melakukan maksiat kepadanya, kemudian mendapat nikmat daripadanya, kemudian menapi ujiannya Allah dan sebagainya, maka jalan itu tersebut telah pun jelas. Jalan tersebut sudah pun jelas. Ini biasalah benda-benda yang dilalui oleh setiap hamba menuju kepada Allah Ta'ala. Ada masanya kita buat taat, ada masa kadang-kadang terlanjur cakap dan sebagainya kan, terguris hati dan perasaan orang lain dan sebagainya. Ini biasa, jalan biasalah, kerana kita ni bukannya maksum. Betul tak? Kita bukan sifat maksum. So maknanya sikit sebanyak akan kita ada buat silap dan salah. Baik. Sebab syariat telah pun menerangkan jalan-jalan tersebut. Ada suara? Suara ada? Okey. Baik. Kemudian kalau manusia mentelaah kitab Quran dan juga as-sunnah Rasulullah SAW dengan tujuannya ikhlas, tuan-tuan, sudah tentu dia dapat melihat jalan mana yang menuju kepada. Okey. Jadi kalau manusia mentelaah kitab Quran, so kalau kita baca Quran ataupun contohnya kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan kita baca tu ikhlaslah untuk dalamkan ilmu, cari ilmu, tambah ilmu dan sebagainya, so tentu dia dapat melihat jalan mana yang menuju kepada keredaan Allah Ta'ala. Kalau kita rajin mentelaah lah baca Quran, kerana Quran ni jangan hanya setakat dibaca, malahan tadabbur kan, tadabbur ataupun memikirkan makna Quran. Kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sahaja kita membaca hadis, malah kita mengambil pengajaran-pengajaran yang terdapat dalam hadis-hadis tersebut. Okey. Jadi bila kita membaca ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi, so maknanya sikit sebanyak kita akan dapat melihat jalan yang menuju kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Tapi dengan niat kita baca tu bukanlah untuk berdebat dengan orang, berhujah dengan orang. Ada orang baca Quran, cari bahan, cari tu, cari ni dan sebagainya dengan tujuan nak berdebat dengan orang. Baca hadis kan, ngaji hadis, tujuan nak orang kata nak berbantah-bantah dengan orang lain, bukan untuk nak mengamalkan. Lainlah kalau kita ni mungkin kita ni ahli fatwa, jawatan ketua fatwa dan sebagainya, semana orang akan merujuk pada kita macam mana kita nak berdebat dengan orang kan, mematikan hujah orang dan sebagainya. Itulah ilah. Betul tak? Tapi ni kita orang biasa je, so orang biasa je saja lebih baik kita mengamalkanlah mana-mana yang kita dah baca, itu lebih baik. Kita cek diri kita, cermin diri itu lebih baik daripada duk fikir cermin orang lain. Banyak orang dia tengok kesalahan orang lain, kesalahan diri sendiri pun banyak benda yang dia tak baiki, dia tak perbetulkan kesalahan diri dia. Baik, kemudian kita ketika menghadapi 4 perkara tersebut di atas, iaitu ketika melakukan ketaatan kepada Allah, naklah ia melihat ketaatan itu merupakan anugerah daripada Allah. Jangan cepat ujub, riak dan juga takabur, kata musannif, kata pengarang kan. Jadi bila sesuatu kelebihan Allah Ta'ala pada kita kan, rajin buat taat, rajin buat ibadah dan sebagainya, so jangan sampailah dalam diri kita tu ujub, takabur, heran diri, aku ni orang yang terbaik, yang lain semua tak terbaik, akulah ibadah yang paling bagus dalam dunia ini, ataupun ditampil ni lah aku orang yang paling tinggi makamku, yang lain ni makam ni genah-genah je. Lain ni makamnya genah-genah, makulah makam yang paling tinggi lah, martabat 7, martabat 8, martabat 10 lah sebagainya. So dia akan tengok orang lain ni gendah sangat kan, lekeh je. Okey, jangan jadi begitu. Kemudian bila melakukan maksiat, naklah segera meminta maaf kepada Allah dan bertaubat dengan taubatun nasuha, taubat nasuha.
Okay? Bila kita buat silap dan salah, so segeralah beristighfar kepada Allah, selawat kepada Nabi Muhammad SAW, bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Itu cara yang paling baiklah. Jika mendapat nikmat daripada Allah, hendaklah bersyukur. Kalau mendapat ujian daripada Allah Ta'ala, hendaklah dia bersabar. Okey. Ni 4 perkara ni yang kita kena perhatikan. Baik. Kita lihat belakang. So maknanya noktah ini adalah antara noktah yang mesti diketahui oleh seseorang Islam. Noktah mana tu kan? Kata-kata tadi lah. La yakhufu alaika an talbisal turuq alaika wa inna ma yakhufu alaika min ghalabatil hawa alaika. Tidaklah dibimbangkan atas anda kalau jalan ibadah tu tak jelas kepada kita, tapi yang kita duk bimbang ni jika kita dikontrol oleh hawa nafsu, kan? Kerana hawa nafsu ni dia akan menyerang siapa saja, hatta orang alim pun, orang berharta pun semua akan diserang oleh hawa nafsu. Kalau orang yang miskin ni kurang sikit lah. Orang miskin duit tak ada, apa kedana, so hawa nafsu pun kurang lah. Tapi kalau harta kita banyak, tengok macam mana hawa nafsu menyerang kita. Dia akan menggoda kita dengan berbagai cara. Kerana harta banyak, duit banyak, apa saja yang kita nak boleh dapat. Baik. Allah Ta'ala menjadikan syariatnya jelas dan menjadikan jalan menuju kepadanya juga jelas. Manusia yang hidup dalam persekitaran ilmu, ia mengetahui bagaimana mengambil fatwa daripada ahlinya, melawan hawa nafsunya dan mendorongnya ke arah kebenaran, tidak akan sesat. Sebaliknya, kesesatan muncul dari ikutan manusia terhadap hawa nafsu. Kalau kita tuan-tuan hidup dalam persekitaran ilmu, kan, kita tu suka mengaji-ngaji kan, program-program ilmu ni kita suka, insya-Allah kita tak akan sesat, kan? Kerana banyak orang yang bagi panduan kepada kita dalam konteks agama. Kalau kita hidup terpencil macam tu kan, duduk seorang terpencil, okey, jadi dia tak ada panduan. Kalau dia buat silap-silap dan salah sebagainya, tak ada orang nak tegur, kerana dia tak hidup dalam persekitaran ilmu. Kalau kita hidup di kalangan orang-orang yang soleh, orang-orang berilmu, okay? Kalau kita buat silap salah, ada orang tegur kita, betul tak? Tu janganlah kita meminggirkan orang-orang yang berilmu, orang alim dan sebagainya, para ulama. Ambillah keberkatan daripada mereka dengan duduk di samping mereka, bergaul dengan mereka dan sebagainya. Baik. Seterusnya, hawa nafsu adalah sesuatu yang bertentangan dengan akal dan juga agama. Memanglah hawa nafsu, tapi nafsu yang paling tu nafsu apa tu? Nafsu amarah. Nafsu yang paling rendah tu, yang teruk sekali tu, dia memang menjurus benda yang jahat je. Tapi kalau nafsu lawamah ke, nafsu mutmainnah ke, itu dah dalam konteks dan baik dah. Cuma lawamah dia ada pertembungan juga antara baik dengan buruk. Itu nafsu lawamah. Nafsu mulhamah pun begitu juga, ada pertembungan baik dengan buruk. Tapi nafsu mutmainnah, kamilah, mukamilah, radiyah, mardiyah, insya-Allah dia banyak menjurus melakukan benda-benda yang baik. Baik, ketika mana hawa nafsu menguasai akal dan agama, insan akan terjerumus ke lembah kesalahan, dosa dan juga kesesatan. Mudah Allah Ta'ala melindungkan kita daripada terlibat dalam perkara tersebutlah. Nampak tak? Jadi hawa nafsu kalau dia dah kontrol diri kita, kontrol kita punya agama, habislah, hancur. Jadi apa yang dia buat tu, kalau dia keluarkan hukum contohnya, dia berilmu, tapi bila keluarkan hukumnya menjurus kepada hawa nafsu. Apa yang dia dapat kalau dia keluarkan hukum itu? Nampak? Apa imbuhan dia dapat? Apa orang kata berapa persen dia dapat hasil kalau dia mulakan suatu hukum tadi? Kenapa? Dia ikut hawa nafsu je lah. Tapi kalau ikut cara yang betul, kan, memang itulah yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah dia tak ada kepentingan sesuatu pun. Kalau Allah Ta'ala kata haram, tetap haram.
Kalau Allah Ta'ala kata halal, tetaplah halal. Dia tidak akan bertukar halal kepada haram, haram kepada halal. Masya Allah. Baik. Nabi SAW bersabda dalam sepotong hadis, bukan sepotong hadis tu, satu hadis ni panjang lebar ni. Sesungguhnya halal terjelas, innal halal bainun wa innal haramu bainun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamu kasirun minan nas. Faman ittabaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Itu dia punya matan dia lah. Matan hadis ni panjang. Tuan boleh tengok dalam kitab hadis 40 Imam Nawawi, memang ada di sini lah. Sesungguhnya halal itu jelas. Yang jelas maksudnya ada dalil lah. Mana-mana yang ada dalil berkenaan halal maka jelas. Dan haram itu jelas. Maksudnya kalau ada dalil menyatakan pengharaman, benda itu adalah haram, maka jelaslah. Kemudian antara keduanya perkara yang meragukan, semana dan tidak ada dalil. Tidak ada dalil menyatakan halal atau haram. Itu dikatakan perkara yang syubhat. Benda yang syubhat ni lebih baik kita tinggalkan dan kita jauhkan. Barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka terjatuh, berarti seolah-olah dia terjatuh dalam perkara haram. Kan? Kedudukannya tak apa seperti penggembala yang melihara ternakan di tepi pagar larangan. Sudah tentu dia mudah terjerumus ke dalam kawasan larangan tersebut. Jadi kalau kita menggembala binatang, kambing ke lembu kan di kawasan larangan. Sekitar kawasan larangan, apalagi kalau dalam kawasan larangan tu dia punya rumput dia lagi pula gomok-gomok rumput dia kan. Rumput dia subur. Sedangkan dalam kawasan kita ni rumput dia kurus-kurus. Kan banyak rumput yang dah mati. Sedangkan dalam kawasan sebelah tu, wow, rumput dia kami subur. Jadi kambing binatang ternakan yang kita pelihara tu kan, sikit sebanyak pun dia akan tergoda jugalah. Sama juga manusia. Manusia sikit sebanyak pun tergoda lah bila nampak dengan dunia, dengan kemewahan dan senang dan sebagainya. Jadi ni apatah lagi binatang, tuan-tuan. Binatang sudah sentuh sikit sebanyak dia akan tergoda. Okey, walaupun ada kan, contohnya pagar berduri ke, ataupun pagar elektrik ke dan sebagainya, ataupun mungkin ada anjing yang mengawal kawasan itu, sikit sebanyak dia akan masuk juga. Kan? Bila dia masuk, sudah tentu dia akan binasa. Kemungkinan dia akan kena renjatan elektrik, ataupun dia punya kulit dia kena duri, ataupun mungkin digigit dia anjing dan sebagainya, ataupun ditembak oleh jaga ke security. So inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Matilah binatang tadi lah. Okey, itulah ibaratnya. Kalau kita suka melakukan benda-benda yang syubhat, benda yang tak jelas ni lah. Baik, kemudian sesungguhnya setiap raja itu ada kawalannya, dan sesungguhnya kawalan Allah ialah benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya dalam jasad pula ada seketul daging. Apabila baik daging itu, maka baiklah seluruh jasad manusia. Dan bila rosak daging, maka rosaklah seluruh jasad manusia. Ketahuilah ianya adalah hati. Ala wahya al-qalbu. Ketahuilah olehmu ianya adalah hati. Okey? Hati ni ada beberapa istilah untuk hati. Kalau tuan-tuan tahu kan, ada beberapa istilah yang bermakna hati. Pertama sadrun. Sadrun ni asal mana sadrun ni dada, tapi ada juga penggunaan sadrun ni untuk hati. Yang kedua qalbun. Qalbun hatilah. Yang ketiga apa? Fuadun. Fuad. Yang ketiga fuadun, hati juga. Dan yang keempat lubun. Yang keempat lubun pun hati. Okey? Tetapi di antara istilah-istilah tadi, yang paling mendalam maknanya ialah lubun lah. Lubun ni lebih menjurus kepada mata hati. Mata hati. Okey? Ibarat yang paling mudah lah. Bila kita sebut sahaja macam sadrun ini, diumpamakan kalau pada mata tu, diumpamakan seperti putih mata. Putih yang ada bahagian putih kat mata tu dikatakan sebagai sadrun. Asal mana sadrun ni ialah dada. Mana daripada atas kita punya perut tu,
atas perut sampailah kepada bawah kita punya leher tu kan. Itu dikatakan sebagai sodrun. Tetapi ada juga penggunaan sodrun untuk dada, untuk hati. Untuk hati pada. Okey. Ibarat paling mudah lah, sodrun ni diperumpakan seperti mata yang putih yang terdapat pada mata. Bahagian putih itulah. Bahagian putih kita ni dinamakan sebagai sodrun. Okey. Yang kedua kolbon. Kolbon itu ialah bahagian mata yang coklat tu. Coklat ataupun mata biru kan. Kalau putih dia kan mata dia biru. Jadi kalau kita bukan biru lah. Okey. Kita ni coklat. Tapi ada juga di kalangan kita ni yang bermata biru, ada tak? Jarang lah. Jarang mata biru kan. Kalau saya mengaji di Indonesia, di Aceh tu, banyak orang Aceh ni dia bermata biru. Dia bermata biru sebab dia macam ada kacukan. Kacukan dengan Belanda, Portugis dan sebagainya kan. Jadi mereka Belanda datang ke sana kan. Datang ke sana untuk menjajah. Samping itu mereka berkahwin dengan orang tempatan. Jadi ada di kalangan orang Aceh ni dia bermata biru. Bermata biru. Okey? Yang mata hitam tu hitam lah, yang bahagian coklat biasa kita coklat, tapi mereka bermata biru. Memang cantik, lawa orang dia. Kalau perempuan tu kalau mata biru tu memang lawa lah. Baik. Kemudian yang ke seterusnya kolbun. Lepas kolbun apa? Fuadun. Fuadun tu dia punya batasan yang garis macam satu garis halus antara mata hitam dengan mata coklat. Mata hitam dengan mata kecil tu dengan mata coklat. Itu dikatakan sebagai fuadun. Dan yang mata yang paling kecil, mata hitam itu dikatakan sebagai lubun. Lubun lah. Okey? So maknanya di antara empat tadi, orang yang paling makrifat, yang paling dekat kepada Allah Ta'ala, yang ahlullah, ataupun orang yang makam yang tinggi, itulah orang yang makam lubun lah. Jadi mereka melihat itu dengan menggunakan mata hati, bukan mengatakan mata kasar. Kita banyak melihat dengan mata kasar, mata hati tak melihat. InsyaAllah tuan-tuan. Kalau orang melihat dengan mata hati, insyaAllah dia melihat itu bukan hanya sekadar melihat, malah juga memikirkan setiap kejadian Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala buat terhadap alam manusia ni, alam dunia. Masya Allah. Baik, seterusnya tuan-tuan, di dalam syariat kita perkara yang halal adalah jelas, manakala perkara yang haram juga jelas. Selain daripada itu adalah perkara-perkara yang tidak jelas dan juga meragukan. Jadi benda yang ragu-ragu ni naklah kita sebaiknya kita tinggalkanlah. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu benda yang ragu kepada satu benda yang tidak meragukan. Malahan ada pula sebahagian ada juga kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut, dia kata la yabda'ul abdu minal muttaqin hatta yada'a ma la bihi ba'sun hazaran ma la bihi ba'sun. Seorang itu tidak akan sampai kepada tingkatan orang yang bertakwa sehingga dia meninggalkan sesuatu benda yang boleh, takut terjumus kepada benda yang tidak boleh. So maknanya dia ada sifat untuk sifat berhati-hatilah. Ihzar, berhati-hati dalam setiap tindakan yang dia buat lah. Jadi kalau kita nak sampai kepada tingkatan orang benar-benar muttaqin, bertakwa, so mana kalau boleh kita tinggalkan benda tu, walaupun benda tu dalam konteks dunia ni boleh, dalam konteks syariat boleh, tapi kita nak juga tinggalkan, tak nak buat lah, takut terima benda yang tak elok. Betul tak? Contohlah dalam bab makan kan, dalam bab makan memang kita digalakkan makan, pantang apa saja yang benda yang halal kita digalakkan makan, walaupun halal. Tetapi bila walaupun halal, kalau kita banyak makan pun dah jatuh tingkatan makruh ataupun haram. Dia akan mendaratkan badan kita walaupun benda tu halal. Memang benda yang halal, benda yang tuntut untuk kita cari makan. Dalam konteks makan lah. Kulu min thayyibat, dia kata. Ataupun ya ayuhannas kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang beriman,
makanlah kamu akan benda-benda yang baik. Jadi Al-Quran suruh kita makan benda baik. Tetapi kalau makan terlampau banyak pula, walaupun benda tu baik, benda tu halal, dia akan membawa kepada hukum yang lain, betul tak? Hukum haram ataupun mungkin makruh dan sebagainya. Kenapa? Kita dah jatuh dalam perkara mudarat. Orang boleh mati disebabkan banyak makan, betul tak? Cuba tengok kalau orang masuk pertandingan makan lah, tengoklah macam mana dia makan dengan pelahap sekali kan. Dia makan tu tujuannya tak apa, semata nak dapat, kadang-kadang semata-mata nak dapat hadiah lah, hadiah yang ditawarkan oleh pengaju. Tapi kalau silap makan, habislah hadiah pun tak dapat, kau pun innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kau pun mati. Baik. Jadi kemudian tuan-tuan, persoalan-persoalan tidak jelas ini membolehkan orang Islam memilih antara dua perkara, iaitu sama ada mengambil sikap wara' atau mengikut pendapat-pendapat ulama mujtahidin dan juga ulama-ulama yang beramal dengannya, atau ulama yang membolehkan ni lah ataupun yang tidak membolehkan. So dalam konteks benda-benda yang syubhat ni, sama ada kita tinggalkan terus untuk kita kata berpegang kepada konsep wara' ini kan, kerana kita nak jadi orang wara' kita, ataupun orang yang mutakin dia kan. Walaupun benda tu halal, contoh kan, tapi dia kerana nak sampai tingkatan mutakin, so mana kita jauhkanlah. Apalagi kalau ada ulama pula tuan-tuan mengeluarkan satu fatwa berkenaan benda tu. Kalau ada ulama mengeluarkan fatwa suatu benda tu sama ada halal atau haram, so kita peganglah fatwa tadi. Kerana sesuatu fatwa tidak boleh dikeluarkan kalau tidak dibuat secara kajian secara mendalam. Dia mesti buat kajian secara mendalam dahulu. Okey. Apalagi kalau ulama-ulama tu ulama hebat-hebat dan sebagainya, sudah tentu fatwanya akan diambil kira lah oleh orang-orang awam. Kalau ulama-ulama kecil-kecil ni, ustaz kecil-kecil ni, kadang fatwa tak diguna pakai pun. Tahu tak? Macam saya keluarkan fatwa, tuan-tuan pun takkan ikut fatwa saya. Tapi ulama mufti keluarkan fatwa, okey, sebab akan ikutlah. Sebab dia taraf mufti. Baik, kemudian apabila orang bertanya ahli ilmu tentang persoalan-persoalan yang tidak jelas ini dan berpegang dengan jawapan yang dikemukakan ahli fatwa tersebut, insya-Allah ia berada di landasan yang selamat. Dah tak? So maknanya kalau sana bila berlaku lah khilaf-khilaf lah, tak benda-benda tak jelas ni, so tengok tu tak rujuklah, ada tak fatwa. Sekarang ni pun maklumat di ujung jari, tu tak? Okey, kalau tu tak jelas, okey, tengoklah fatwa. Fatwa kebangsaan ke fatwa negeri kan, yang dikeluarkan oleh mufti, jabatan mufti, jabatan kuasa fatwa dan sebagainya. So kita rujuklah fatwa tu. Tetapi kalau saya tidak ada fatwa, macam mana? Kalau tak ada fatwa, tanya dengan hati kita lah, tanyalah iman kita. Kan hadis menyatakan begitu. Kerana hati juga boleh menjadi fatwa pada diri kita. Kalau seandainya suatu benda tu tak tahu kita sama ada haram ke tak haram ke kan, so tanyalah hati kita, tepuklah dada, tanyalah iman kita. Kerana hati itu akan gebentar kalau sekiranya kita buat benda yang tak elok. Kalau benda tu baik, insya-Allah hati kita tenang. Kan? Iza fa'al amra fada' yadaka ala sadrik fa innal qalba yaskunu lil halal wa yattarib lil haram. Apabila kamu nak buat satu benda tu, maka letaklah tangan kamu di dada. Bila kamu nak buat satu benda yang tak jelas ni, tak ada fatwa berkenaan benda tu, maka fada' yadaka ala sadrik, letaklah tangan di dada. Maka sesungguhnya hati kita akan menjadi tenang bila benda buat tu benda yang halal. Dan hati kita akan menjadi gemetar bila kita buat satu benda atau benda yang haram. Benda yang haram. Okey? So kalau benda haram tu akan adalah. Tapi kalau orang yang tidak ada ciri-ciri roh-roh Islam, bendanya sama bagi dia. Halal ke haram tu tak ada apa-apa pada dia. Langgar je kan. Tak ada perasaan gemetar pun. Tapi kalau kita ada roh Islam, insya-Allah dia ada sikit sebanyak akan memberi kesan pada diri kita. Baik, kemudian
sekiranya dia mengambil sikap warak dan tidak menghampiri masalah tidak jelas, ia juga berada di nerasan keselamatan. Dia akan berada di jalan keselamatan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana istighfar Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Inna Ibrahima la'awwahun halim." La'awwahun halim. Okey, ayat ni sebenarnya tuan-tuan, ni ayat Taubah 114. Ni ayat 114, bukan 115. Saya dah cek ayat ni. Dia surah yang sama juga, surah Taubah, tapi ayat 114. Tengok tu dalam kurungan kecil tu, nampak tak? Dia kat ujung ayat tu kan ada tuliskan satu kurungan kecil tu 114. Habis ayat 115 mana? Okey, ayat 115 dia sambungan pada ayat itu. wa ma kana Allah liyudilla qauman ba'da is hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Innallaha bikulli syai'in alim. Tu baru ayat 115. Tuan boleh buka surah Taubah kalau sempat. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da is hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Innallaha bikulli syai'in alim. Okey. Terjemahan itu terjemahan tu ayat 115. Sedangkan untuk ayat 114 dia tak ada terjemahan ke situ. Terjemahan untuk ayat 114, wa ma kana Ibrahim li abihi, dan tiadalah istighfar Nabi Ibrahim bagi bapanya illa an mau'idatin wa'ada, kecuali janji yang telah janjikan ia akannya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, maka manakala tak kalalah telah nyata baginya Ibrahim itu bahawa bapanya itu adu Allah, musuh Allah Taala, tabarra'a minhu, maka dia berlepas diri. Maka Ibrahim berlepas diri. Inna Ibrahim la'awwamun alim. Sesungguhnya Ibrahim itu mempunyai sifat yang lemah lembut lah. Sifat yang lemah lembut. Baik, itu terjemahan untuk ayat 114. Untuk ayat 115, wa ma kana Allah liyudilla, tiadalah Allah Ta'ala itu menyesatkan satu kaum ba'da is hadahum, sesudah diberi hidayah petunjuk kepada mereka, hatta sehingga yubayyina lahum, sehingga diperjelaskan bagi mereka itu mayatakun, suatu benda yang boleh memberikan ketakwaan pada mereka. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Ta'ala dengan suatu itu maha mengetahui. Kalau di sini terjemahan ayat 15 yang ada, maksudnya Allah Ta'ala tidak sesekali menjadikan satu kaum itu sesat sesudah ia memberi hidayah petunjuk kepada mereka, sebelum ia menerangkan kepada mereka apa yang wajib mereka peliharai ataupun takwa, dan melindungi diri mereka daripadanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui di atas setiap sesuatu. Okey, tuan-tuan dah betulkan dah? Dah? Itu ayat yang betul. Wa ma kana Allah yudilla aqaman. Itu ayat 115. Ayat 114 dia tak ada terjemah situ. Tuan-tuan boleh lihat tempat lain lah, dalam tafsir ke, dalam buka Google kan. Banyak dalam kata Google pun, internet pun ada kan. Sekarang ni type je ayat apa. Tuan-tuan boleh search, cari. Okey. Teknologi ni baik juga, ada masa baik, ada masa tak baik juga teknologi ni. Baik. Sekali lagi, setelah Allah Ta'ala mengutuskan Rasulullah SAW dan menurunkan wahyu, ia telah menjelaskan kepada kita jalan yang benar. Nampak tak? Jadi bila Allah Ta'ala telah menurunkan wahyu kepada baginda Nabi SAW melalui Quran dengan ayat pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Kerana Quran merupakan wahyu mukjizat. Quran tak sama seperti surah khabar. Betul tak? Itu sebabnya orang baca Quran ni tak pernah jemu. Kalau orang baca Quran jemu, tak tahu nak cakap apa lah tuan-tuan. Tak tahu nak cakap
apa mana hatinya mungkin dah tersumbat lah. Dah tersumbat. Tertutup hatinya. Dia tak boleh baca Quran. Kerana Quran ni mukjizat. So kalau mukjizat, sebenarnya tidak ada jemu kalau kita baca. Betul tak? Setiap kali solat kita baca surah Fatihah. Adakah tuan-tuan jemu baca Fatihah setiap kali solat? Tak pernah jemu kan? Semenjak daripada tuan-tuan muda sejak daripada kanak-kanak sampai dah sekarang, kita tetap membaca surah yang sama. Setiap waktu, setiap saat kita baca. Tak pernah pun jemu pada kita. Itu mana mujizat. Mujizat. Baik, kemudian tidak ada manusia yang sesat kecuali kesesatan itu menjadi hujah yang akan menentang dirinya sendiri pada hari kiamat. Kesesatan itu adalah hasil daripada ikut hawa nafsu. Sama ada seorang itu mengikut hawa nafsunya dengan meninggalkan perkara-perkara yang halal atau dengan mengambil perkara-perkara yang haram. Benda yang halal dah ada dah. Kenapa ambil benda yang haram? Okey. Dalam Islam contohnya, kalau kita nak menambahkan zuriat, naklah kita berkahwin. Jadi berkahwin merupakan cara yang halal. Tapi ada orang tak nak berkahwin, dia berzina kan. Semana benda halal dah ada, kata Allah Ta'ala. Kenapa kamu berzina? Sedangkan Allah Ta'ala sebut wala taqrabuz zina fa innahu fahisyatan wa sabila. Dan kesan zina ni akan lahirnya anak tak sataraf, kan, akan menjadi orang kata perempuan akan terbiar begitu. Betul tak? Lepas tu runtuhnya masyarakat, mungkin menyebabkan penyakit ke, musibah, bala bencana dan sebagainya. Kesan daripada perzinaan tadi. Kerana Allah Ta'ala kata aku dah halalkan dah. Kita juga dengan jual beli, aku dah halalkan jual beli, kenapa kamu beriba? Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Aku telah menghalalkan jual beli, kenapa kamu ambil riba? Kata Allah Ta'ala. Jadi benda halal dah ada, kenapa benda ambil yang haram? Baik, kemudian mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita daripada azabnya Allah atau mengikut hawa nafsunya dalam bentuk menjerumuskan diri ke dalam ruang lingkup benda-benda syubhat dan juga tak jelas. Yang terlibat tidak mengambil sikap warak dan tidak juga bertanya kepada para ahli ulama untuk membolehkannya berpegang dengan fatwa para ulama. So jalan terbaik ialah kita berpegang kepada panduan ulama. Kerana ialah sumber hukum dalam Islam ni ada 4 kan. Kalau kita mazhab Syafi'i ni, pertama Quran, kedua sunnah Nabi. Kalau tak ada, ijma' ulama. Keempat ialah qiyas. Semua hukum yang lain ini khilaf. Ada yang pakai, dia tak guna pakai. Masalah mursalah, istishaf hal, kan, qaulul sahabat, perkataan sahabat, uruf, uruf, kan. Ini benda-benda yang khilaf. Ada yang guna pakai, ada yang tak guna pakai lah. Baik. Jalan yang lurus dalam syariat itu adalah jelas. Takut pada manusia bukanlah termasuk dalam perkara yang suka di sepanjang jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Takut pada manusia, ialah ada masa kita pun takut dengan manusia. Takut dengan ayah kan, ayah marah. Takut dengan tok guru. Kita dengar pengajian ni, kan, separuh daripada tok guru ni bila kita mengaji dengan dia, dia tak bagi buka handset. Dia tak bagi. Kan, kalau siapa yang belek-belek handset tu memang kena marah. Ada juga jenis tok guru ni, kalau dia nampak kita belek handset, dia balik. Kau ni nak mengaji tak nak mengaji je. Aku ni penat cakap depan ni. Dia belek-belek handset. Tapi tuan-tuan okey lah, sini semua okey kan. Tapi pada sebuah tugu ni macam Syekh Nuruddin ke kan, memang dia tak bagi. Siapa belek-belek handset memang kena tegur lah. Kan, ni nak mengaji kan, tak nak mengaji kan. Okey. Itu antara adab kita dengan guru kita kan. Jangan duk belek benda lain. Baik. Jadi para ulama ini ialah biasanya ulama orang yang paling takut pada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut pada Allah ialah para ulama. Jadi para ulama yang amilin, yang beramal dengan ilmu mereka,
mereka melakukan sesuatu fatwa bukan ikut hawa nafsu. Mereka akan timbang dengan berbagai-bagai timbangannya. Dan kalau mereka nak keluarkan fatwa pun, mereka tidak akan keluarkan fatwa seorang. Mereka akan bentuk satu tim, tak? Satu tim, bermuzakarah dulu, bincang dulu, mengeluarkan pendapat-pendapat. So, apakah lepas tu barulah mereka keluarkan satu hukum ataupun fatwa lah. Cuma yang paling baik tuan-tuan, suatu hukum yang kita keluarkan, jangan kita terus menyatakan benda tu halal ataupun haram. Dia teradab juga keluarkan hukum ni. Teradab keluarkan hukum, sebaik-baiknya jangan kita terus sebut ini halal, ini haram. Yang paling baik menyatakan benda ni dibolehkan, benda ni dibolehkan, ataupun benda ni ditegah, tak dibenarkan. Itu antara cara yang paling baiklah. Kerana halal haram ni sebenarnya ialah asal daripada Allah Ta'ala. Soalnya kalau kita sebut benda tu haram, maknanya kita lebih bijak daripada Allah Ta'ala pula. Kita lebih bijak daripada Allah Ta'ala. Yang paling baik antara adabnya, janganlah kita terus kata ni halal ataupun haram. Kita sebut aja benda ni tak digalakkan, benda ni tak dibolehkan, benda ni tegah, dan seterusnya. Baik, kemudian jalan yang lurus dalam syariat kita ada jelas. Takut pada manusia bukanlah termasuk dalam perkara yang suka di sepanjang jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Menjadi kewajipan pada manusia supaya sentiasa mengambil sikap berhati-hati dan muhasabah diri. Kena banyak muhasabah diri. Kalau kita lakukan fatwa contoh kan, mesti ada perbincangan satu lagi orang kata, kalau imam besar ni mereka akan sembahyang sunat dulu. Sunat 2 rakaat kan, minta petunjuk kepada Allah Ta'ala lah, supaya setiap hukum yang dikeluarkan tadi tidak akan menimbulkan kontroversi lah. Dan hukum yang dikeluarkan mesti ada alasan. Nak nyatakan benda tu boleh, bagi alasan dia. Dan juga sumber-sumber hukum, berdasarkan kepada saddu zara'i kan, untuk menolak daripada kemudaratan ni. Jadi kami berpandangan begini-beginilah, dia kata. Oh boleh, dibolehkan ataupun dibenarkan, macam itulah. Kalau boleh jangan kita sebut benda ni halal, benda ni haram. Baik. Kemudian adakah dia sudah berada dalam jalan yang salah? Jalan salah satu daripada kesan mengikut hawa nafsu. Apabila kita melihat terdapat hawa nafsu yang menggerakkannya, hendaklah dia segera kembali kepada kebenaran yang jelas lagi terang, yang tidak terdapat padanya sebarang kesamaran, ataupun meminta fatwa daripada ulama yang rabbani. Ulama rabbani adalah ulama yang benar-benar takut kepada Allah Ta'ala. Itu yang paling baiklah. Carilah ulama-ulama rabbani, dia berpegang dengan hukum-hukum mereka. Di sini Syekh memberi peringatan kepada kita, perkara yang paling bahaya pada manusia ialah mengikut hawa nafsu. Zaman yang kita tempuh sekarang tuan-tuan ialah satu zaman kebingungan, dia tu. Kata Muslim. Zaman yang kita lalui zaman sekarang ni, zaman yang penuh dengan fitnah, ataupun zaman kebingungan, dengan sebab banyak fitnah timbul. Fitnah sana, fitnah sini. Banyaklah tuan-tuan lihatlah. Isu-isu yang tak pernah habis dalam bab agama ni, tak pernah habis. Apalagi kadang-kadang orang kafir pun menyerang Islam. Kafir pun menyerang Islam dengan pelbagai cara mereka menyerang. Kita pula orang kata sambil lewa pula. Kita berbaik-baik dengan mereka, bagi cat mereka pula. Itu mereka ambil peluang mereka gunakanlah. Itu sebabnya timbul fitnah. Banyak fitnah sana, fitnah sini di akhir zaman. Jadi kemungkinan hadis kursi di bawah menempati dengan penjelasan ini. Apa hadis kursinya? Allah Ta'ala berfirman, dia kata, aku bersumpah. Hadis kursi ni Allah Ta'ala berfirman, aku bersumpah yang aku akan berikan ruang kepada mereka fitnah, di mana orang-orang yang lemah lembut akan merasa heran apabila melihat fitnah tersebut. Akan banyak berlaku fitnah sana, fitnah sini. Jadi fitnah banyak berlaku tuan-tuan. Kita nak rujuk siapa? Carilah ulama-ulama yang rabbani, ulama-ulama yang amilin, orang beramal ni sebenarnya.
orang itulah yang kita kena rujuk lah. Tapi ada juga pendapat ulama, dia kata kalau berlaku banyak fitnah ni larilah ke gunung. Imam seperti Imam Ghazali pun pernah menyatakan begitu. Kalau banyak berlaku fitnah, larilah ke gunung, selamatkan akidah kamu, kata. Itu paling baik. Itu kalau saya ni fitnah memang tak boleh nak kawal langsung lah. Fitnah sana, fitnah sebagainya, ulama-ulama fitnah sebagainya. Sejalan paling balik ialah uzlah mengasingkan daripada masyarakat. Larilah ke gunung, ke gua dan sebagainya untuk beribadah kepada Allah. Besok dah hilang fitnah, dah tak ada, kembalilah semula. Tapi separuh orang dia fitnah ke tak fitnah ke, dia akan tepuh juga fitnah tadi. Kadang-kadang tuan-tuan, setiap orang daripada kita dapat melihat dirinya sedang berada dalam kebingungan akibat banyak fitnah. Kita pun kadang bingung, tuan-tuan. Imam pun Imam Ghani pun kadang poning kan, macam-macam lah zaman sekarang kan. Dengan teknologi sekarang ni, canggih teknologi, tapi yalah, bila fitnah berlaku pun orang Islam dia akan bersatu semula, bangkit. Tu paling baik tu. Tu baik dia punya. Tu dia punya implikasi baik pula. Bila banyak berlaku fitnah ni, orang Islam akan bersatu, bangkit balik, serang balik siapa yang buat fitnah tadi kan. Kalau tidak, nanti kalau kita tak tahu je, akan banyak lagi fitnah. Baik, kemudian jalan keluarnya lah ilmu pengetahuan dan fatwa yang betul pada ahli. Nampak dia kata. Jadi jalan keluar, kalau banyak berlaku fitnah sana sini, ya, kita pegang dengan ilmu. Apa yang kita belajar pada guru kita dulu. Ilmu tu yang kita pegang. Dan fatwa yang betul daripada ahlinya. Siapa ahli ulama yang betul? Al-amilin, yang benar-benar beramal tu, yang takut pada Allah Ta'ala betul-betul. Okey, itulah yang kita cari, yang kita berpegang dengan pendapat dia. Pengarang pernah mendengar guru pengarang Syekh Muhammad Abdul Hamid rahimahullah ta'ala membacakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Ad-Darimi. Dia kata akan berlaku berbagai-bagai fitnah. Seorang lelaki menjadi seorang yang beriman pada waktu pagi dan di waktu petang, pula jadi kafir, kecuali orang-orang yang dihibur Allah Ta'ala dengan ilmu. Pagi dia beriman, petang dah tak beriman dah. Petang beriman ataupun pagi tak beriman pula. Okey. Jadi kalau berlaku dalam benda itu, tuan, hendaklah kita berpegang pada ilmu kita dan juga para ulama, kan? Kecuali orang yang dihidupkan ilmu Allah Ta'ala dalam diri dia. Mana ilmu ni sentiasa mengalir dalam diri dia. Jadi dia berpegang pada ilmu tadi, dia tidak akan goyah. Sebabnya ilmu itu penting. Masya Allah, tuan. Okey, sampai situlah. Fitnah menyebabkan dua jenis. Ada lagi tu, fitnah tak habis lagi tu. Baik, kita baca kitab Kekeluaran Rumah. Ni jawapan dia. Kita baca sikit. Zikir nyaring dalam solat Nabi kan? Zikir nyaring dalam solat, berdoa secara berjemaah dah sudah. Okey, bersalam selepas solat 78. Kunut habis. Okey. Perbincangan hadis menyatakan Nabi tak berkunut. Okey. Baik, kita lihat muka surat 178. Perbincangan hadis yang menyatakan Nabi tak ada berkunut. Ibnu Mas'ud pernah berkata, annahu alaihissalam qanata fi salatil fajri syahran summa tarakahu. Maksudnya annahu, bahawa sesungguhnya alaihissalam mana Nabi lah, atasnya saya maksud Nabi, qanata fi salatil fajri, Nabi telah berkunut dalam sembahyang fajar atau sembahyang subuh syahran selama sebulan. Summa tarakahu, kemudian Nabi meninggalkan. Kata Ibnu Mas'ud lah, mana mereka mungkin memetik kata-kata ini, mana Nabi kunut sebulan je, lepas tu Nabi tak kunut lagi. Kalau ikut pada berdasarkan kepada makna hadis inilah. Apakah komen kita? Kata komen kita, hadis Ibnu Mas'ud ini Nabi tidak berkunut, dan hadis Anas Nabi berkunut sehingga wafat, seolah-olah ada pertentangan. Apa?
dalam hadis ini Nabi berkunut hanya 1 bulan. Okey, untuk mendoakan kecelakaan dekat orang yang Arab yang masih hidup. Kemudian Nabi meninggalkannya. Kemudian hadis yang Anas pula. Mana hadis Anas? Hadis Anas mana tuan-tuan? Cari hadis Anas muka surat 175. Okey. Nabi berkunut selama sebulan mendoakan kecelakaan bagi orang-orang itu, kemudian meninggalkannya. Adapun pada waktu subuh, maka Nabi masih berkunut sehingga baginda meninggal dunia, kan? Itu hadis Anas. Jadi soalan macam ada pertembungan lah, i'tirad. Pertembungan antara dua hadis. Hadis pertama, Nabi kata Nabi kunut sehingga wafat. Hadis kedua, hadis maksud ni Nabi berkunut sebulan aja. Jadi ada pertembungan lah. Soalan macam ada pertembungan. Bagi yang mempelajari kaedah tariqatul jam'i wa taufiq, mengumpul dan juga menggabungkan hadis, dipahami bahawa hadis Ibnu Mas'ud tidak pun melarang kunut solat subuh selepas itu. Jadi sebenarnya kalau ikut pada pengumpulan hadis, penggabungan hadis, sebenarnya tak ada pertembungan pun. Jadi Ibnu Mas'ud tadi sebenarnya hadis Nabi kunut subuh tu hanya dalam konteks mendoakan kecelakaan saja. Tapi dalam konteks tidak mendoakan kecelakaan terus berterusan sehinggalah Nabi wafat. Sama dengan hadis dalam Anas itulah. Anas 175. Kemudian dalam kaedah usul fiqh disebutkan bahawa yuqaddimul musbit 'ala nafi listimalihi 'ala ziratul alamin. Didahulukan yang pasti yang mengisbatkan ke atas penafian kerana kesyumulannya akan atas pertambahan ilmu. Kerana kesyumulannya atas pertambahan ilmu itu. Kesyumulan mana kelengkapan lah. Syumul lengkap ataupun lebih kepada menyeluruh, kan? Okey. Jadi didahulukan yang pasti yang mengisbatkan ke atas penafian kerana kesyumulannya atas pertambahan ilmu. Ini kaedah usul fiqh lah. Ini bermakna dalil yang mengisbatkan adanya sesuatu perkara haruslah didahulukan daripada yang tidak mengatakan ia ada. Kerana dalil yang menjelaskan adanya perkara tersebut menunjukkan hujah lebih kuat. Mana hadis dalil menyatakan ada? Hadis Anas. So hadis Anas menyatakan bahawa Nabi ada berkunut sehingga wafat. Hadis daripada Ibnu Mas'ud pula menyatakan bahawa Nabi hanya berkunut sebulan. Summa taraka, kemudian Nabi meninggalkan. So mana hadis yang paling kuat? Kata Mukarram, mana hadis yang paling kuat? So hadis yang pertama, hadis yang Nabi berkunut sehingga Nabi wafat. Dia kata yuqaddimul musbit 'ala nafi listimalihi 'ala ziyadatil ilmin. Didahulukan yang pasti yang mengisbatkan ke atas penafian kerana kesyumulannya atas pertambahan ilmu. Macam tu kaedah usul fiqh lah. Oleh itu tuan-tuan, dalil yang menyatakan Nabi ada berkunut tak didahulukan daripada hadis sebaliknya. Baik, kemudian pendapat mazhab lain. Okey, pertama mazhab Hanafi, hukum kunut tidak disunatkan. Mereka berkunut juga tetapi dalam solat witir. So dalam solat witir mereka ada berkunut. Okey, itu mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Maliki, sunat tetapi dibaca sebelum rukuk dan ia dengan secara sir tanpa mengangkat tangan. Kalau mazhab Maliki kan mereka baca juga tapi dia tak ada angkat-angkat tangan. Dibaca waktu bila? Sebelum rukuk. Kalau kita baca waktu rukuk kan, selepas rukuk, mana i'tidal? Waktu tidak, waktu itulah kita kunut, kan? Tapi mazhab Maliki, kan, dia sebelum rukuk. Dan dia baca secara sir, perlahan tanpa mengangkat tangan. Yalah. Yalah. Okey. Okey. Kemudian yang keempat, mazhab Hambali tidak disunatkan. Hambali tak ada sunat. Dia sama seperti mazhab Hanafi tadi lah.
Cuma Hanafi dia ada berkunut ketika solat witir. Witir sama ada witir biasa ataupun witir ketika bulan Ramadan. Kalau Ramadan kan nisfu yang akhir. Mana 1/2 yang akhir daripada bulan Ramadan. Boleh? Cukup? Cukup? Boleh? Okey. Cukup aja. Kadang kita termasuk qada solat. Qada solat ni dia panjang lagi tu. Panjang tu. Panjang. Wallahu a'lam bissawab. Nanti kalau solat tu ambil satu hari lain lah. Baik, kalau ada persoalan, pertanyaan, kalau ada, sebelum saya tutup ni. Ada? Tak ada? Baik, kalau tak ada, insya-Allah kita teruskan tangguhkan majlis kita insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa 'ala mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyanatan ya 'alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ftahna al-'arifin. Allahumma inna na'udzuka min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yustajab laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.